A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 44. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 40, 41 dan 42, 43. Ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Maksudnya, dan sebahagian daripada mereka itu orang musyrikin Mekah, mereka yang akan beriman dengannya, dengan Al-Quran, dan sebahagian mereka yang tidak akan beriman. Dan Tuhan engkau Maha mengetahui dengan mereka-mereka yang melakukan kerosakan. Pengajarannya pertama, orang kafir terbagi kepada dua golongan. Golongan pertama, yang apabila mendengar ayat-ayat Allah, mereka akan beriman. Golongan kedua, yang tidak akan beriman sampai ke akhir hayat, walaupun setelah diberi peringatan. Yang kedua, setiap pendakwah hendaklah sentiasa berfikiran positif. Iaitu terus istiqamah dalam berdakwah. Walaupun belum ada mereka yang menerima dakwahnya. Kerana tugas pendakwah hanyalah menyampaikan. Yang ketiga, hendaklah sentiasa takut daripada melakukan dosa dan maksiat. Kerana Allah Azza wa Jalla sentiasa mengetahui
dan akan membalasnya walaupun ia sebesar zarrah. Ayat seterusnya, wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Maksudnya, dan sekiranya mereka mendustakan engkau, maka katalah pada mereka, bagi aku amalanku, bagi kamu amalan kamu, kamu berlepas diri daripada apa yang aku amalkan, dan aku berlepas diri daripada apa yang kamu kerjakan. Pengajarannya, setiap orang tidak akan memikul dosa orang lain. Melainkan dosa yang dilakukannya sendiri. Yang kedua, ibadat dalam Islam adalah berbeza dengan ibadat di dalam agama yang lain. Dan tidak mungkin ia dicampur adukkan. Kerana yang dari Islam datang daripada Allah, dan yang bukan Islam datang daripada nafsu. Ayat 42. Wa minhum man yastami'una ilaika afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun. Ada sebahagian mereka yang mendengar kepada engkau, engkau tidak boleh memperdengarkan kepada orang yang pekak, apatah lagi mereka tidak berakal. Pengajarannya, orang kafir ada yang mendengar ayat-ayat Al-Quran daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pendengaran itu tidak ada kesan dan faedahnya. Kerana hati mereka telah mati dan telinga mereka seumpama orang yang pekak. Yang kedua, antara manusia yang paling jahat di sisi Allah ialah orang yang tidak ingin mendengar ayat-ayat Allah dan mengambil pengajaran daripadanya. Ayat 43. Wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun.
Maksudnya, ada sebahagian daripada mereka yang memerhati kepada engkau. Engkau tidak boleh memberi petunjuk kepada orang yang buta, apatah lagi mereka tidak dapat melihat. Pengajarannya, melihat dan memerhati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, amalannya dan petunjuknya adalah bukti yang paling besar yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesahihan apa yang dibawa oleh baginda. Yang kedua, sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul adalah sumber yang kedua terpenting untuk seseorang mendapat hidayat Allah dan beramal dengan Islam yang benar. Yang ketiga, sesiapa yang tidak mempelajari sirah Nabi dan sunnah-sunnahnya, tidak mungkin dia akan mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, menunjuk kepada seseorang akan kebenaran sedangkan hatinya telah mati adalah sama seperti menunjuk jalan kepada orang yang buta. Iaitu dia tidak akan dapat mengikut arahan yang diberi dengan betul.
Okey. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kaitan ayat malam ni ayat 44 dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah menceritakan tentang kesesatan, kedegilan orang-orang musyrikin Mekah dan mereka yang seumpamanya. Bahkan Allah mensifatkan mereka seumpama orang yang buta, yang pekak, yang bisu. Dan juga Allah sebut balasan yang mereka akan terima di akhirat besok. Maka timbul persoalan, kenapa mereka disesatkan oleh Allah? Kenapa mereka dijadikan seperti orang pekak, buta dan bisu? Dan kenapa mereka akan diazab oleh Allah? Adakah Allah itu zalim? Ataupun mereka sendiri yang menzalimi diri sendiri? Jadi ayat ni menjawab persoalan tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallah sesungguhnya Allah la yazlimu tidak akan menzalimi An-nas, manusia, syai'an, sedikit pun. Jadi bila berlaku musibah pada manusia ataupun azab di akhirat, mana Allah tidak mungkin menzalim mereka walaupun sedikit. Bahkan dalam satu hadis Allah sebut zalim itu adalah haram bagi Allah. Allah mengharamkan, Allah sendiri mengharamkan kezaliman ke atas dirinya. Okey, daripada hadis sahih riwayat Muslim, An Abi Zar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa taala. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkan daripada Allah. Makna hadis ni hadis qudsi. Annahu qala, sesungguhnya Allah telah berfirman, ya ibadi. Cuba terjemah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni sesungguhnya aku haramtu, sesungguhnya aku telah mengharamkan az-zulma, kezaliman ke atas, ala nafsi, ke atas diriku. Jadi tak ada siapa yang boleh menghalal ataupun mewajibkan ke atas Allah, melainkan Allah sendiri. Jadi Allah nak beritahu tu zalim tu tak mungkin dilakukan oleh Allah, sehingga tahap Allah beritahu zalim tu macam haram baginya. Macam kita minum arak dan sebagainya haram, tak mungkin kita minum. Maka begitu juga kezaliman bagi Allah adalah haram. Dan Allah kata waja'altuhu, dan aku menjadikan kezaliman itu bainakum, di antara kamu adalah muharraman, juga adalah haram. Haram manusia zalim kepada sesama manusia. Fala tazalamu, maka jangan kamu saling menzalimi antara satu sama lain. Hadis sahih riwayat Muslim. Okey, cuba balik pada ayat. Jadi bila manusia diazab dalam neraka, dan kebanyakan manusia memang akan dimasukkan ke dalam neraka, maka itu bukan kezaliman daripada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, walakin,
Akan tetapi An-nas, manusia, anfusahum, diri-diri mereka sendiri, yazlimun. Yazlimun ni fi'il apa? Fi'il mudhari' kena terjemah sentiasa menzalimi. Dia ayat bahasa Arab, sepatutnya ayat macam ni, yazlimuna anfusahum. Kita pernah belajar bahasa Arab. Yazlimuna fi'il, kata kerja. Fa'ilnya wow, mereka. Anfusahum dia panggil apa ni? Baris atas. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih kan? Jadi kalau ikut susunan, yang ni fi'lun. Waw ni fa'il, pelaku. Ya anfusahum ni maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Objek, benda kena buat kan? Muhammad makan roti. Roti tu maf'ulun bih. Jadi kalau ikut susunan bahasa Arabnya macam ni. Yazlimuna anfusahum, mereka zalim diri mereka sendiri. Tapi ayat ni tak ikut susunan. Anfusahum Allah sebut di awal. Anfusahum sebut di awal. Ada maksud dia. Apa maksud dia? Seolah ayat macam ni, Ali makan roti, tapi saya sebut dulu, roti Ali makan. Apa dia? Tak, dia bahasa Melayu tak ada. Benda yang objek di awal bahasa Melayu tak ada, tapi bahasa Arab, bahasa Quran ada. Contoh, Ali makan roti. Saya nak buat macam bahasa Arab, saya buat yang macam ni. Roti Ali makan. Dia tak ikut susunan. Sebab tu Ali makan roti. Ada tak bahasa Melayu macam ni? Roti Ali makan. Tak ada kan? Tapi bahasa Arab, bukan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Diri-diri mereka, mereka zalim. Sepatut mereka zalim diri mereka. Okey. Kalau roti Ali makan, apa yang saya nak tekankan? Saya nak fokuskan ialah apa yang Ali makan, bukan siapa makan. Saya nak tekankan apa yang Ali makan, roti. Bila saya nak tekankan apa yang dia makan, saya sebut di awalnya ialah roti. Okey? Jadi dalam ayat ni apa yang Allah nak bagi tahu? Bila berlaku zalim, ada orang yang menzalimi dan ada orang yang dizalimi. Betul kan? Jadi Allah nak tekankan di sini apa dah? Mereka ni sebenarnya zalim pada siapa? Allah fokus. Diri kamu yang kamu zalim sendiri, bukan orang lain. Sebab ramai tak? Bukan ramai, boleh kata hampir semua yang zalim pada orang, dia tak akan rasa dia sebenarnya menzalimi diri sendiri. Betul? Contoh dia bunuh orang. Dia rasa tak zalim pada orang tu? Tak. Kadang-kadang dia rasa orang tu memang patut dibunuh. Yang menipu orang, yang rasuah. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi Allah cerita pasal lelaki yang memiliki 2 kebun. Allah kata apa? Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Tengok, Allah kata lelaki itu masuk kebunnya, tapi lepas tu Allah kata apa? Dia zalim kepada dirinya sendiri. Biasa yang zalim pada diri sendiri, masuk kebun sendiri ke masuk kebun orang lain? Kan? Tapi macam mana masuk kebun sendiri tapi zalim pada diri sendiri?
Pernah tak masuk rumah tapi zalim pada diri sendiri? Ataupun masuk kereta zalim pada diri sendiri? Ada? Macam mana? Lelaki ni kenapa Allah kata dia zalim? Sedangkan dia masuk kebun dia, bukan kebun orang. Sebab dia masuk dalam keadaan dia sombong dan dia rasa kebun tu adalah hasil usaha dia. Itu adalah zalim. Jadi Allah nak fokuskan ramai yang tak sedar bila dia buat zalim, dia sebenar pada diri mereka sendiri mereka zalim. Macam mana boleh berlaku ni? Zalim pada diri sendiri. Ramai orang tak sedar kan? Kalau ada orang tu atuk kepalanya ke dinding, kita sedar tak dia sedang menzalimi diri sendiri? Sedar tak? Sedar. Dan kita akan tegur tak? Kita akan bantu tak untuk dia selamat? No. Tapi bila dia tak solat, kita sedar tak dia zalim pada diri sendiri? Kadang-kadang kita tak sedar, sebab tu kita tak tegur. Jadi macam mana boleh berlaku zalim pada diri sendiri? Macam mana? Dan zalim yang paling besar, syirik pada Allah. Siapa yang syirik, siapa yang kufur kepada Allah, dia zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat maksiat, siapa yang buat apa saja dosa, sebenarnya dia sedang menzalimi diri sendiri. Semakin banyak dosa, semakin dekat dia kepada neraka. Okey? Jadi semua yang masuk neraka tu Allah tak zalim, tapi mereka sendiri menzalimi diri sendiri. Cuba buka surah Taubah ayat 70 kan. $70 kan? Okey. Cuba kita terjemah. Alam ya'tihim. Cuba. Tidakkah datang kepada mereka? Mereka ni siapa? Orang musyrikin Mekah. Biasa dalam Quran kalau sebut mereka tu orang Mekah lah. Sebab ayat Quran pertama turun pada orang Mekah. Tidakkah datang pada mereka naba', berita yang besar, iaitu berita orang-orang yang min qablihim, sebelum orang musyrikin Mekah. Siapa ni? Antaranya berita kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ad, kaum Samud, dan kaum Ibrahim, wa ashabu Madyan, wal mu'tafikat. Mu'tafikat ni kaum Nabi Lut. Mu'tafikat mana yang bumi diterbalikkan. Tak datang ke berita-berita kaum dahulu kepada orang Mekah? Jawapannya datang. Atatuhum, telah datang kepada ni semua ni, kaum Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Ad, semua datang pada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka. Allah dah hantar setiap kaum ada rasul. Bil bajinat, bukan setakat rasul, tapi rasul bawa bukti yang jelas. Tapi akhirnya mereka apa? Kufur. Kufur setelah datang rasul, dan rasul pula bawa bukti yang nyata, tiba-tiba mereka kufur. Maka Allah kata, "Fama kana Allah", maka tidaklah Allah liyazlimahum, zalim pada mereka. Allah tak zalim. Walakin kanu, akan tetapi diri mereka sendiri zalim. Benar. Jadi kaum Ad kena dibinasakan oleh Allah, kaum Samud, kaum Ibrahim semua dibinasakan. Adakah sebab Allah zalim? Tak. Apa bukti mereka zalim pada diri sendiri? Buktinya Rasul dah datang. Mana kalau Rasul tak datang, mereka tak beriman, mereka tak zalim. Satu, Rasul dah datang. Yang kedua, bukti yang nyata. Sebab tu Allah kata pada dalam surah Al-Isra, wama
wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Surah Al-Isra ayat 15 lah. Cuba terjemah. Betul? 15. Surah Al-Isra ayat 15. Ingat ayat ni ya. Ayat ni juga sebagai bukti bahawa bila Allah binasa satu kaum, Allah tak zalim. Allah kata, wa ma kunna, tidaklah kami mu'azzibina, mengazab sesuatu kaum, kami tak akan azab sesuatu kaum, hatta sehinggalah nab'asa, sehinggalah kami utuskan Rasul. Mana kalau Rasul tak sampai, petunjuk Allah tak sampai, dan mereka mati, Allah tak akan azabkan. Itu menunjukkan apa tu? Keadilan Allah Azza wa Jalla. Ingat surah Taubah, yang ini surah Al-Isra ayat 15. Okey, kita pergi ayat seterusnya. Wa yauma. Kemudian Allah kata wa yauma, dan hari itu. Dalam tafsir ada mengatakan yauma tu ada dia maf'ul bih bari atas. Sebelum tu ada uzkur. Uzkur. Apa makna uzkur? Ingatlah. Ingatlah apa? Hari. Hari ini hari yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat besar. Sebab tu wajib kita ingat. Dan sebab tu Allah suruh kita sebut berapa kali sehari? Hari ini 17 kali sehari. Dalam ayat apa? Maliki Yaumiddin. Ramai yang lupa hari ini. Bila lupa hari ini, malapetaka yang besar. Bila dia lupa hari kiamat, dia akan lupa untuk buat persiapan. Okey, Allah kata yauma, pada hari itu yahsyuruhum. Pada hari itu yahsyuruhum, dia akan himpun ataupun kumpul mereka bila kumpul di padang mahsyar. Apa perasaan orang-orang yang tak beriman? Mereka kata ka'an seolah ataupun seakan lam yalbasu, tidak mereka tinggal illa kecuali sa'atan, sesaat ataupun satu masa, minan nahar, dari siang hari. Apa maksudnya? Bila dibangkitkan daripada kiamat, terus datang perasaan bahawa rupa-rupa hidup mereka kat dunia tu hanyalah saat minan nahar, sekejap je. Kenapa Allah kata sa'atan minan nahar? Sekejap di waktu siang. Nahar waktu siang. Kalau malam apa dia? Al-lail. Kenapa Allah tak sebut sa'atan minal lail? Kenapa dia orang tak rasa sekejapnya hidup kat dunia macam sekejap di waktu malam? Malam tidur, tak rasa kan? Dan siang ni sebenarnya mana lebih panjang, siang ke malam? Siang kan? Jadi Allah sebut siang. Cuba buka surah ni. Surah Al-Mu'minun 112.
Okey, banyak ayat yang Allah sebut keadaan orang-orang yang sama ada baru mati ataupun ketika dibangkitkan di pada mahsyar. Bila ditanya berapa hari, berapa lama kamu tinggal kat dunia, jawapannya standard je, iaitu ni antaranya surah Al-Mu'minun. Qal kam labistum. Allah bertanya, kam labistum. Kam berapa? Labistum. Kamu tinggal fil ardi, masa kat dunia dulu. Berapa lama? Katalah umur dia 70 tahun, 80 tahun. Ada dari sini daripada tahun. Berapa tahun? Maka mereka jawab apa? Qalu, mereka jawab, labisna, kami tinggal kat dunia dulu yauman, satu hari. Satu hari ataupun ba'da yaumin. Ba'da apa dia? Sebahagian, bukan separuh. Sebahagian ni mungkin 2 jam, sebahagian hari. Fas'ali al-adina, maka tanyalah orang yang al-adin, orang yang menghitung. Cuba tanya mereka sebenar berapa lama kamu tinggal. Okey. Kemudian qal, Allah berkata, illa bistum, tidaklah kamu tinggal illa kecuali sedikit sahaja. Lau annakum kuntum ta'lamun, jikalau sesungguhnya kamu tahu. Okey. Jadi ayat tadi sa'atan minan nahar, sekejap daripada siang. Ayat ni satu hari ataupun sebahagian hari. Cuba buka surah. Surah apa? An-Nazi'at. Okey, ini ayat terakhir surah An-Nazi'at, tapi ada sebelum beberapa ayat ni, dia ada kaitan dengan ayat ni. Ayat saya tak ingat, ayat 42 ke? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ada? Ayat berapa? 40. 42. Okey, maksud dia apa dia? Ni. Yas'alunaka, mereka bertanya tentang kiamat. Ayyana, bila mursaha akan berlaku. Jadi orang kafir ni bagus tak suka bertanya bila berlaku kiamat? Bagus ke tak? Apa dia? Kalau orang beriman bagus, kalau orang kafir tak bagus. Kenapa tak bagus? Sebab soalan daripada orang beriman tujuannya lain, soalan daripada orang kafir tujuannya lain. Soalan orang beriman tujuannya apa dia? Nak buat persiapan. Tapi soalan daripada orang kafir mengejek, perli. Jadi dia tanya, bila berlaku kiamat ni? Maka Allah kata, fima anta min zikraha. Cuba terjemah. Fima, fi pada ma, apa? Anta, engkau tu Rasulullah. Min zikraha, daripada zikra, mengingati waktu kiamat. Apa maksudnya? Kan orang kafir bertanya bila berlaku kiamat. Maka Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, apa kaitan engkau daripada menjawab persoalan kiamat? Apa kaitan dengan engkau? Faham tak? Tak ada kaitan dengan engkau. Ila rabbika muntahaha, hanya kepada Tuhan engkau kesudahannya. Kesudahan apa? Waktu kiamat, bukan urusan engkau. Habis urusan Nabi apa dia? Innama anta munzirun. Ini kerja engkau. Sesungguhnya hanyalah engkau munzir, pemberi, bukan penentu tarikh kiamat. Faham? Jadi kalau Nabi ni manusia paling hebat dan Rasul yang paling terbaik kan, pun tak tahu kiamat.
Dan pernah tak satu hadis Nabi malaikat tanya, Jibril tanya Rasulullah kan, bila kiamat kan? Nabi jawab apa? Nabi jawab apa? Orang yang ditanya, orang yang bertanya tu tak adalah lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Makna apa? Dua-dua ni kita sama je, sama-sama tak tahu. Jadi Rasul manusia yang terbaik, Rasulullah tak tahu. Rasul yang terbaik di kalangan malaikat pun tak tahu. Tiba-tiba ada manusia tahu. Siapa itu? Siapa tu yang tahu kiamat? Dia buat filem tu, filem apa? 2012 kan? Masa dia mati dulu kok. Jadi kerja Nabi dan juga kerja kita ialah munzir. Tapi munzir ini terkesan kepada siapa? Man yakhshaha. Jadi kalau kita bagi peringatan orang tak terkesan, jangan sedihlah. Sebab Allah kata peringatan hanya terkesan kepada orang yang takut pada Allah sahaja. Kemudian yang Allah macam nak jawab lah, yang orang kafir sibuk tanya pasal hari kiamat tu, Allah kata tunggulah hari kiamat nanti, ka'annahum, bila berlaku kamu akan rasa apa? Seolah mereka itu yauma yarawnaha, ketika mereka melihat betul-betul berlaku kiamat, mereka kata apa? Lam yalbasu, mereka tidak tinggal masa kat dunia illa, kecuali asyiyatan. Asyiyatan apa dia? Waktu petang. Asyian, sepetang. Au duhaha, ataupun seduha. Waktu duha. Kenapa sebut asyiyatan dulu? Kenapa sebut petang dulu baru duha? Antara waktu petang dengan waktu duha mana lebih lama? Petang kan? Jadi seolah orang kafir ni bila dibangkitkan pada hari kiamat nanti, mereka kata, ya Allah, kami sebenarnya tidak tinggal kat dunia kecuali hanya dalam tempoh waktu petang, ataupun lebih pendek daripada itu, iaitu sekadar waktu duha. Okey. Jadi banyak lagi ayat yang semua menunjukkan bila manusia mati, dia akan rasa hidup kat dunia ni hanya sekejap. Sepetang, seduha, satu hari ataupun sebagian hari. Soalannya kenapa? Kenapa dia rasa sekejap? Mungkin umur dia berapa? 90 kan? Kita ambil orang paling tua sekali, siapa? 90? 97? Tak apalah, 90. 90. Lama tak? Kan kita pun rasa, ya Allah, lamanya hidup, panjangnya hidup. Dan dia sendiri pun rasa, kenapa kau umur panjang tak mati-mati kan? Tapi bila mati, dia kata apa umur 90 ni? Satu hari je. Sekejapnya. Kenapa boleh bertukar? Bila dia banding dengan satu pada mahsyar. Pada mahsyar berdiri berapa lama? Semua tak ada pengalaman, tak tahu. Tapi ada hadis 50 ribu tahun. Bila 50 ribu tahun banding dengan 90, jauh. Satu, yang kedua, 90 ni masa ni duduk dalam rumah, ada kemudahan, ada makanan, betul. Tapi 50 ribu tahun ada apa? Pada mahsyar, bogel, berkaki ayam, matahari atas kepala, satu pokok pun tak ada, satu bumbung, satu payung pun tak ada, handphone pun tak ada, Nokia zaman dulu pun tak ada kan? 50 dan duduk berdiri. Bahkan banyak Allah sebut ayat, ada orang kafir yang dihimpun dalam keadaan buta.
pekak pisu dan ada yang kepala di bawah. Dan hadis Nabi mengatakan ada yang bermandikan peluh. Ada setakat lutut, ada setakat pusat, ada yang tenggelam dalam peluh selama. Jadi dia kata, ya Allah, rupa-rupa aku hidup kat dunia sekejap je, satu hari, ataupun sekadar waktu Tuhan. Boleh faham? Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Ha? Kenapa yang 80 tahun, 90 tahun? Kita kan kadang-kadang ada orang menunggu bapak dia kan. Ya Allah, kenapa tak mati-mati kan? Yang menunggu pun rasa lama, yang hidup tu. Tapi bila pergi akhirat, macam hidup kat dunia 2 jam je. Kenapa boleh bertukar? Sebab apa? Sebab bila dibanding dengan ini pada masyar. Kalau akhirat berapa lama? Letaklah orang kata macam ni. Kalau nak tahu akhirat berapa lama, letak angka 1, lepas tu tambah kosong. Tambah kosong. Tambah kosong. Tambah kosong. Tambah kosong. Jangan berhenti. Kalau waktu akhirat dibanding dengan 90 tahun, tak ada apa. Jadi pengajarannya apa? Satu pengajarannya, dunia ni sebenarnya tak ada nilai pun. Dunia tak ada nilai 1 sen pun. Sebab tu dia kata sekadar hidup waktu Tuhan. Tak ada nilai. Bahkan Nabi kata, kalau dunia ada nilai seperti 1 sayap nyamuk. Kalau sama nilai dengan 1 sayap nyamuk, apa berlaku? Orang kafir tak akan dapat minum air. Dia akan mati dalam keadaan dahaga. Bila tu? Kalau dunia ada nilai. Tapi sebab dunia ni tak ada nilai, walaupun sebesar 1 sayap nyamuk, orang kafir boleh hidup mewah. Sebab dunia tak ada nilai. Sebab itulah Allah akan bagi benda yang tak bernilai kepada musuhnya. Allah tak akan bagi benda bernilai kepada orang yang beriman, kepada musuhnya. Benda bernilai hanya khas untuk orang beriman. Di mana? Ni, yang ni. Satu, pengajarannya dunia ni terlalu hina. Jadi amat bodoh manusia pagi petang siang malam duk kerja yang setengah hari ataupun sepetang ataupun waktu Tuhan. Satu. Yang kedua, kalau sampai akhirat dia kata waktu masa hidup kat dunia terlalu sikit. Katalah dia kata setengah hari berapa jam? Katalah 5 jam kan? Daripada 24 jam. Sebenarnya hidup ni 5 jam. Dan kita nak pergi ke akhirat berapa lama? Takkanlah kamu nak pergi ke akhirat yang kekal abadi dan waktu kamu kat dunia 5 jam, tiba-tiba kamu masih ada masa nak bersembang kosong, nak buang masa, nak buat maksiat. Masuk akal tak? Jadi pengajaran yang kedua, jangan buang masa. Walaupun 1 minit. Sebab kehidupan dunia bila dibanding akhirat, sepetang je. Sepetang. Cuba buka hadis. Hadis selepas yang mula-mula. Selepas yang kedua tu. Bukan. Ini bukan hadis. Yang tadi. Okey. Bolehlah yang ni pun. Ada satu lagi ya. Tak payah kita huraian ni dulu. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Daripada Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah SAW. Ini hadis yang saya dah terjemah tadi. Lau kanatid dunya. Cuba terjemah. Jikalau kanatid dunya adalah dunia ta'dilu. Ta'dilu ni adil. Apa makna adil? Sama. Adil tu ialah sama. Kalaulah dunia itu ta'dilu sama indallah, di sisi Allah,
sama nilainya di sisi Allah janaha ba'udah, satu sayap nyamuk. Allah tak kata dua, satu je sayap nyamuk. Katalah sayap nyamuk tu harga berapa? Siapa pernah jual sayap nyamuk? Binatang yang paling manusia tak suka kan? Asyik kena tampar je. Jadi Allah kata, Nabi kata kalau dunia yang seluruh, bila sebut dunia, dunia apa ni? Bukan dunia kita hari ni. Bila sebut dunia, daripada mula Allah cipta sampai kiamat, semua sekali. Kalau ada nilai seperti satu sayap nyamuk, masaqa kafira, Allah tidak akan beri minum orang kafir minha, daripada dunia, syurbata ma'in, walaupun setitik air. Setitik air pun Allah tak akan bagi kalau dunia tu ada nilai. Rawahu Tirmizi. Okey. Ada yang kedua. An Abi, ini hadis hasan sahih riwayat Tirmizi. Yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, ala, ingatlah, inna dunya, terjemah, sesungguhnya dunia mal'unatun, dilaknat. Apa makna laknat? Jauh daripada. Siapa yang cakap ni? Dunia jauh daripada rahmat Allah, dunia dilaknat. Siapa yang cakap? Nabi. Mal'unun, penegasan lagi, mal'unun, dilaknat ma fiha, apa yang dalam dunia tu. Yang tadi umum, dunia dilaknat. Yang ni lebih khusus, apa yang dalam dunia semua dilaknat. Apa yang tak dilaknat? Illa zikrallah, kecuali illa zikrallah, satu. Kalau kamu berzikir pada Allah, kamu tak pada Allah, yang tu tak dilaknat. Yang kedua, wa ma walahu, dan apa yang ikut kepada zikrullah, iaitu orang yang taat kepada Allah, ataupun apa-apa ibadat yang asasnya membawa kepada zikrullah. Yang ketiga, aliman, orang yang berilmu. Yang keempat, wa muta'alliman, orang yang mengajar. Berapa ramai yang di luar sana berzikir pun tak, taat pada Allah pun tak, berilmu pun tak, belajar pun tak, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Okey, satu hadis lagi. Yang lepas ni, lepas ada ni. Ya. Okey. Okey, sabda Nabi SAW, laisa yatahassaru, laisa, tidak, yatahassaru, menyesal, hasratan, tidak akan menyesal, ahlu al-jannah, ahli surga. Ahli surga tak akan menyesal, kecuali ada juga bab ahli surga akan menyesal. Apa dia? Illa, kecuali ala sa'atin, kecuali di atas sa'ah, waktu, marrat bihim, yang waktu itu lalu ada bersama mereka, tapi mereka lam yazkurullaha fiha, mereka tidak berzikir kepada Allah. Jadi rupa-rupa ahli surga pun ada juga bab yang dia menyesal. Bila tu? Ada waktu kat dunia dulu dia bersembah kosong. Ada tak tengah bersembah berzikir? Bersembah, lepas tu zikir. Tak ada kan? Bila bersembang, confirm tak berzikir. Kalau mengumpat,
Ada tak berzikir? Dia lepas majlis ilmu pun kena ada zikir kan? Kita baca apa? Tasbih kafarah. Tasbih kafarah tu sebenar minta ampun. Sedangkan ini majlis ilmu, ada dosa tak kita buat? Ada dosa tak? Ada dosa apa? Tak fokus, tertidur. Jadi kalau majlis ilmu pun kena sudahi dengan zikir. Maka kalau majlis maksiat sembah kosong kan? Apa dia? Sudah apa tu? Tak, tasbih kafarah juga. Bila habis mengumpat, okey. Ini satu kaedah baru, formula baru. Lepas mengumpat aja, okey. Kita akhiri. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. InsyaAllah lepas tu dia tak akan mengumpat sebab ada kafarah tadi. Ataupun sembah kosong, duk sembah kedai mamak kan. Habis kopi roti canai, okey. Kita tutup majlis kita dengan logik tak? Logik lah. Majlis ilmu pun tasbih kafarah. Majlis kosong lagi kena tasbih kafarah. Sebab apa? Jangan sampai tahap ni. Ya Allah, ahli syurga menyesalnya. Berapa banyak berjam-jam ada masa aku tak berzikir kepada Allah. Dia masuk syurga tak? Kalau dah ahli syurga, kenapa menyesal? Kenapa menyesal? Dia kata kalau masa kosong atau aku berzikir, aku akan dapat syurga lagi tinggi. Mungkin dapat syurga Firdaus. Mungkin lagi dekat dengan Rasulullah. Lagi dekat dengan Allah. Dan lagi kerap melihat wajah Allah. Bila semua ni orang akan rasa dunia ni sebenar hina, dunia ni sebenar tidak ada nilai, dan dia menyesal sebab tak penuhi masa dengan berzikir. Bila ada perasaan tu? Bila dah nampak azab, bila dah dibangkit daripada kubur. Tapi sekarang kita dapat tahu tak? Tak, sekarang kita dah dapat tahu kan? Itu rahmat Allah. Allah bagi tahu awal. Jadi kalau kita dah tahu tapi masih buang masa lagi, siapa zalim pada Allah? Zalim ke kita zalim pada diri sendiri? Boleh Jadi lepas ni jangan buang masa. Buat maksiat lagi tak boleh. Buang masa pun bukan maksiat tapi kosong. Okey? Boleh Ini riwayat hadis ni. Okey. Tak apa. Tak apa, itu bukan sembah kosong, tak apa. Okey, bila manusia dihimpun di pada mahsyar, semua mengatakan bahawa hidup kat dunia ni 70 tahun ke 80 tahun ke, semuanya adalah sekejap je. Kemudian yata'arafuna. Mereka yata'arafuna. Apa makna yata'arafu? Mereka saling kenal. Ta'aruf. Macam mana dia ta'aruf? Ada pendapat mengatakan bila dibangkit daripada mahsyar, masing-masing kenal. Anak kena bapa, bapa kena anak, suami kena isteri, isteri kena. Sebab tu ada ayat kan? Allah kata apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ada seseorang itu lari daripada saudaranya. Kenapa lari? Sebab dia ta'arafu, mereka kenal. Isteri lari daripada suami, suami lari daripada isteri. Mak bapak lari daripada anak, anak lari daripada mak bapak. Sebab kenal. Kenapa Allah bagi jumpa? Kenapa Allah bagi jumpa? Kan tempat pada masa besar, luas, orang pun ramai kan, tapi boleh jumpa. Kita kalau pergi Mekah kan, masa wukuf di Arafah, jumpa tak kawan kita yang datang package yang lain? Kalau ada, terjumpalah kan. Biasa memang susah, walaupun tempat tu tak luas, orang pun tak ramai, tapi pada masa boleh jumpa. Tengok jumpa Rafian. Rafian pula jumpa. Dia tak panggil dah Ustaz Mu'in, dia panggil Mu'in dah.
Dia antara sebabnya sebenarnya kata ahli tafsir, Allah nak yang suka menyesatkan orang, yang suka buat benda-benda bid'ah, antaranya bila dia jumpa orang tu, maka Allah akan bongkarlah, inilah yang menyesatkan orang di hadapan dia khalayak ramai, dan itu satu penghinaan kepada mereka. Ni kenal ni. Oh, inilah yang mengajar bid'ah dulu. Yang ni yang mengajar menyesatkan orang dulu. Lagi dia malu. Itu adalah satu bentuk azab mental. Yata'arafuna bainahum, di antara qad khasira, sesungguhnya ini kita akan jumpa tak dia pada masa ni. Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Zahid Amidi jumpa tak? Jumpa. Tun Mahathir jumpa? Semua jumpa. Tapi masa tu kita panggil tak tun apa? Tak ada dah. Tak ada. Dia sebenar semua gelaran tu bila berakhir? Bila start mati je, bukan masuk kubur. Bila dah jadi jenazah, orang panggil tak? Mana tun? Tak ada orang panggil. Mana mayat? Semua gelaran tak ada. Sebelum masuk kubur lagi. Okey, Allah kata sesungguhnya telah rugilah. Siapa ni? Allazina, orang-orang yang mereka mendustakan biliqa'illah, dengan pertemuan dengan Allah. Kenapa Allah kata rugi? Orang pertama, sifat pertama orang yang rugi apa dia? Apa dia? Yang mendustakan hari. Allah tak kata dusta hari kiamat, tapi Allah kata mendustakan perjumpaan dengan Tuhan. Sebenarnya, siapa tak percaya jumpa Allah, sebenarnya dia tak percaya pada hari kiamat. Bila tak percaya pada hari kiamat, itu adalah kufur, kafir. Dan wama kanu muhtadin. Siapa yang tak percaya jumpa Allah ataupun hari kiamat, dia tidak mendapat, tidak adalah mereka itu orang-orang yang mendapat hidayat. Boleh. Jadi asas kerugiannya apa dia? Asas kepada segala kerugian. Miskin? Bukan. Tak beriman dengan hari akhirat. Ya, siapa yang tak beriman dengan hari akhirat? Orang musyrikin beriman ke tak? Tak. Yahudi dan Nasara? Yahudi dan Nasara? Saya ada dalil. Ayat tu? Wa qalu lan yadkhula al-jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk syurga kecuali hudan, orang Yahudi, kata orang Yahudi. Kata orang Nasara yang akan masuk syurga, Nasara. Yahudi tak akan masuk. Orang Islam lagi tak boleh masuk. Allah kata tilka amanijuhum, itulah angan-angan kosong mereka. Kemudian Allah kata kul hatu burhanakum, kalau betul kamu sahaja boleh masuk syurga, hatu burhanakum, bagilah bukti kamu in kuntum sadiqin. Jadi orang Yahudi percaya pada hari kiamat. Tapi termasuk tak dalam ayat ni? Tak, mereka mendusta tak hari kiamat?
Tak. Tapi mereka masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia bukan tengok pada mendustakan hari kiamat, tapi tengok kesannya. Kadang-kadang dia tak mendustakan, tapi dia tak buat persiapan untuk hari kiamat. Sama dengan mendustakan. Siapa yang percaya, apa bukti dia percaya pada hari kiamat? Buat persiapan. Bila tak buat persiapan, seolah dia tak percaya. Dan ramai tak orang Islam sendiri, dia hafal rukun Islam, salah satu rukun iman, salah satu beriman dengan hari akhirat, tapi tak solat, kan? Seolah sebenar dia tak percaya. Jadi bila tak percaya, termasuk dalam ayat ni. Itulah manusia yang paling rugi sebenarnya. Tapi bila ni manusia akan sedar dia adalah orang yang paling rugi? Bila ni? Di akhirat besok. Waktu dah terlambat. Okey, saya nak sebut sikit. Siapa orang yang rugi? Ciri-ciri orang yang rugi. Buka surah Al-Kahfi. Ciri-ciri orang yang rugi. Surah Al-Kahfi ayat berapa situ? 103. Okey. Okey. Cuba terjemah. Ini surah yang kita dah terhafalkan. Qul, katalah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum, apa makna? Maukah nunabbi'ukum daripada naba? Nak tak kami nak cerita pada kamu? Cerita pada kamu. Kamu tu siapa? Para sahabat. Nak tak aku cerita, kami cerita pada kamu bil akhsarina, orang yang tadi rugi, yakni akhsar, paling rugi. Dia semua dalam masyarakat, kalau wazan dia, pattern dia, af'al, afdal, ahsan, akbar, akhsar. Kena terjemah paling rugi. Dalam banyak-banyak yang rugi, ini yang paling rugi. Dan rugi yang paling dahsyat di akhirat, rugi apa? Amalan. Rugi amalan. Sebenarnya rugi amalan tu rugi pahala lah, kan? Sebab bila kita, di dunia kita beramal, tapi di akhirat kita bawa apa? Bawa amalan ke bawa pahala? Bawa apa? Pahala. Nak tak aku cerita pada kamu orang yang paling rugi amalannya, pahalanya. Siapa ni? Allazina dhalla sa'yuhum, orang yang sia-sia. Dhalla, sia-sia, sa'yuhum, amalan mereka. Pagi, petang, siang, malam, semua sia-sia. Bila ni? Fil hayati dunia, masa kehidupan di dunia. Dan lagi parahnya, kenapa yang ni dikatakan paling rugi ni? Kenapa? Sebab satu, sia-sia. Yang kedua, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sebab mereka sangka yang mereka buat adalah baik. Sebab tu paling rugi. Orang buat dosa, dia rugi tak di akhirat besok? Tapi masa dia buat dosa, dia rasa tak dia buat kebaikan? Tak. Mana ada kemungkinan besar dia akan bertaubat? Tapi yang ni, ada kemungkinan tak dia bertaubat? Tak. Sebab apa? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Ibn Abbas, siapa ni? Siapa ni? Yahudi dan Nasara. Dan juga ahli tafsir mengatakan ini adalah pendeta-pendeta. Yahudi dan Nasara, dia sebar tak akidah dia, ajaran mereka, dia sebar tak? Penat tak? Letih tak? Dan mereka yakin tak apa yang mereka buat adalah betul? Mereka lah paling rugi. Sebab bila dia pergi di akhirat, semua amalan mereka tu, kepenatan mereka semua jadi apa dah? Istilah dalam Quran, debu-debu yang berterbangan. Apa ayat tu? Haba'an mansura. Haba'an mansura. Tengok Allah guna satu hadis, Nabi kata ada orang pergi ke akhirat yang amalan dia sebesar gunung Tihamah. Besar gunung Tihamah. Dia syok lah, sebab itu amal soleh.
Tapi tengok-tengok, faja'alnahu, Allah kata kami jadikan amalan dia yang besar dan banyak tu hanya debu-debu mansura yang berterbangan. Kenapa Allah kata jadi debu? Kenapa tak jadi pokok ke, apple ke, apa dia? Benda yang paling tak ada manfaat ialah debu lah, kan? Kita kalau ada debu kat rumah ke kat kereta, kita akan sapu buang. Tak ada nilai pun. Satu. Yang kedua, menunjukkan paling-paling kecewa dengan amalan yang banyak, yang dia sangka dia akan masuk syurga. Tengok-tengok, satu benda pun tak berguna. Semua bukan setakat tak berguna, jadi benda yang paling tak guna, iaitu debu. Okey? Tanyalah orang pendakwa-pendakwa Kristian, dia penat, dia letih kan? Habis. Dah ada juga pendapat di sini, maksudnya ialah yang buat agama lain ni, Buddha ke apa ke. Buddha dia cukur kepala kan, lepas tu dia pakai baju kuning kan. Ada yang tak kahwin, betul kan? Kadang-kadang kasut tak pakai. Bukan kadang-kadang, memang tak pakai kan. Penat tak? Letih tak? Pergi akhirat haba'an mansura. Dia satu hari Umar Ibn Khattab melihat seorang Kristian yang penat dan letih beribadat, daripada muda sampai ke beruban, dan belakang dia sampai bongkok, baju pun lusuh. Umar pun menangis. Jadi orang tanya, "Ma yubkika ya Umar?" Apa sebab kamu menangis, wahai Umar? Umar kata, "Haza miskin, ni orang ni sangat-sangat miskin." Dan aku teringat apa yang Allah sebut dalam surah apa ni? Wujuhun yauma izin khashi'ah. Pada hari itu wajah-wajah semuanya bukan khusyuk ni, makna tunduk hina di akhirat besok. Apa sebab? Lepas tu, amilatun nasibah. Tengok. Sebab dia, wajah-wajah ni masa kat dunia, dia beramal. Ya, beramal. Amilah beramal. Dan bukan setakat beramal, nasibah, amal dia sampai memenatkan. Nasab. Termasuklah yang buat bid'ah. Penat tak? Penat. Kadang-kadang zikir puluh-puluh ribu kan. Penat, tapi di akhirat besok tunduk hina. Dan orang buat benda bid'ah, dia rasa tak dia buat benda yang baik, dan paling susah untuk bertaubat kan? Apa salahnya kan? Apa salahnya? Okey, kemudian Allah kata apa? Ulaika allazina kafaru. Mereka itulah orang-orang kafir yang kufur dengan ayat Tuhan mereka. Oh Ustaz, saya tak kufur dengan ayat Tuhan. Kan Allah kata, kalau kamu cinta Allah, ikut apa? Ikut Nabi. Kamu kufur tak ayat tu? Kamu bukan ikut Nabi pun, kamu ikut syekh kamu. Waliqa'ihi, dan kamu kufur dengan pertemuan dengan Tuhan. Maka Allah kata, fahabitat. Semua sia-sia amalan mereka. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Maka amalan mereka sedikit pun kami tak timbang. Ada amalan Allah timbangkan. Mana kalau amalan baik lebih banyak, masuk syurga. Kalau amalan buruk lebih banyak, masuk neraka. Tapi yang ni tak ada nilai langsung. Tak layak untuk ditimbang. Okey. Ini kerugian yang pertama. Sebab apa ni? Sebab syirik, sebab amalan yang salah. Kerugian yang kedua, iaitu menolak Al-Quran. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 121. Zikir kafarah macam mana Ustaz? Zikir kafarah, zikir penutup majlis, yang selalu kita baca lepas habis kelas. Siapa yang bertanya? Suhaila. Zikir kafarah ialah bukan zikir kafarah, tasbih kafarah. Zikir yang saya baca setiap kali tutup kelas. Okey.
Tengok kerugian yang kedua, iaitu menolak Al-Quran. Cuba terjemah. Allazina, orang-orang yang atainahum, kami beri pada mereka kitab. Apa mereka buat dengan kitab ni? Kitab Al-Quran. Yatlunahu, mereka bacanya. Bukan setakat baca, tapi haqqa tilawati. Baca haqqa sebenar-benar, tilawah bacaan. Apa makna ni? Haqqa tilawati. Baca. Satu, baca mana dari segi lafaz perkataan, baca dengan betul makhrajnya. Yang kedua, faham maksudnya. Yang ketiga, amal. Maka Allah kata ulaika yu'minuna bihi. Yang ni baru betul-betul beriman. Bila tu? Bila ada haqqa tilawati. Kalau setakat baca saja, dia tak beriman. Mana mungkin kamu beriman sedangkan kamu tak faham. Okey? Kemudian yang kedua, wa man yakfur bihi. Siapa yang kufur dengannya? Dengan apa ni? Quran. Orang ni baca tak haqqa tilawati? Dia orang, katalah orang kafir, dia baca, faham tak Quran? Faham. Orang musyrikin Mekah semua faham. Yang tak Melayu, yang tak faham orang Melayu. Tapi setelah mereka kufur, dia kalau nak beriman, syarat dia kena faham. Kalau nak kufur, syarat pun boleh faham. Boleh tak kita kufur sesuatu yang kita tak faham? Saya tak percayalah benda tu, saya tolak. Apa dia? Saya pun tak faham. Jadi syarat beriman kena faham, syarat kufur pun kena faham. Sebab orang kafir clear, yang dia tolak ialah benda yang clear. Boleh faham? Tapi ada tak jenis orang, dia tak kufur dan dia tak faham? Ada? Ada ke tak? Orang Melayu? Saya tak tahu ada orang Melayu. Dia tak faham tapi dia tak tolak. Bagi tahu mereka bahawa syarat nak tolak kena faham. Sebagaimana syarat nak beriman pun kena faham. Maka Allah kata apa? Siapa yang kufur dengan Al-Quran, sama ada dia baca tapi tak faham, ataupun tak faham tapi tak amal, maka dia kufur. Allah kata apa? Fa ulaika humul khasirun. Ini orang yang rugi. Bila ni? Bila tidak ada yang atas tu. Yang ni tak ada. Haqqa tilawati tak ada. Ini jenis rugi kedua, iaitu menolak Al-Quran. Jadi boleh kita kata siapa yang tak tadabbur Al-Quran, ada kemungkinan tak dia jadi orang yang khasirun? Ada kemungkinan. Ada. Okey, kerugian yang ketiga, iaitu tidak berdakwah dan tidak sabar. Kerugian ketiga ialah tidak berdakwah dan tidak sabar. Dalilnya surah Al-Asri. Hafaz semua kan? Tak apalah, tunjuk je lah. Okey. Allah bersumpah dengan masa, demi masa. Kemudian Allah kata apa? Allah guna satu inna. Inna dalam bahasa Arab dia panggil apa? Harfu taukid, penegasan. Yang kedua, huruf penegasan lam. Dua ni. Satu, dua. Bila dua huruf penegasan menunjukkan apa? Penting. Dan yang Allah nak bagi itu benda yang besar. Satu lagi, bila tu kita guna huruf taukid dalam bahasa Arab, bila orang tak percaya. Saya kata besok pilihan raya kan, orang tak percaya, saya pun guna sesungguhnya. Okey, sekarang Allah guna sesungguhnya manusia. Semua jenis manusia. Lam pasti dalam
kerugian. Semua jenis manusia. Illa kecuali, cuba angkat sikit. Okey. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman. Beriman ni sebenar ilmu. Asas kepada iman ialah ilmu. Yang kedua, amal. Amal pula bukan sebarang amal, tapi amal soleh. Yang ketiga, apa dia? Inilah dakwah. Tawasau bil haq sebenarnya inilah dakwah. Dakwah. Kalau ilmu kemudian amal saja, setakat tu je tetap rugi. Kalau ilmu, kalau amal dan yang ketiga dakwah pun masih rugi. Kecuali ada yang keempat. Yang keempat apa dia? Sabar. Jadi saya nak ulang dan saya nak tegaskan. Kalau setakat kita belajar, kita beramal, kita masih dalam kumpulan orang yang rugi. Kena ada dua ni. Yang satu, dua ramai orang buat. Tapi yang tiga, empat ni tak ramai. Mula-mula belajar ramai. Bila masuk beramal, dah kurang sikit. Betul? Bila masuk bab dakwah, lagi kurang. Bila masuk bab sabar, tak tahu tinggal berapa orang dah. Betul tak? Ramai tak tinggal dakwah sebab tak sabar. Jadi saya nak ingatkan orang yang asyik belajar aja. Kamu tetap dalam kumpulan orang yang rugi kalau tidak ada 3 dan 4. Okey? Boleh ke? Jadi kita takut nak berdakwah kan? Apa dia? Oh, ada terasa. Baguslah. Memanglah ayat-ayat Quran ni sebenarnya nak baiki kita, nak tunggu kita kan? Itu orang yang betul-betul tadabbur. Iaitu dia rasa ayat tu Allah tuju pada dia. Kalau asyik dia rasa ayat ni orang tu dia perlu tadabbur. Sebab tu ada satu ayat. Allah kata tidak ada yang faham contoh-contoh perumpamaan dalam Quran kecuali al-alimun dalam surah Al-Ankabut. Kecuali orang yang berilmu sahaja. Maka seorang sahabat dia kata, wahai Tuhan, memang betul aku adalah orang jahil. Sebab apa? Ada contoh-contoh yang engkau buat dalam Quran aku tak faham. Sedangkan engkau kata kalau orang tu berilmu mesti faham. Tapi aku tak faham, aku adalah orang yang jahil. Jadi sahabat terasa Allah ayat tu tuju pada diri dia. Takkanlah kita rasa macam okey je. Okey, boleh ke? Cukup ah? Oh, waktu dia lewat. Kita tak payah baca hadis. Tak payah baca. Nanti baca hadis, ilmu lagi bertambah kan? Lagi besar tanggungjawab kan? Jadi cukup setakat ni. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pada malam besok. Kita jumpa lagi pada malam besok insyaAllah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم